Hai semua, jom belajar sains bersama Cikgu Nurliza. Tajuk pada hari ini kita boleh rujuk buku teks sains tahun 5 muka surat 59, 60, 61. Okey, hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk pencaran biji benih. Okey, mula-mula kita kena pastikan dulu. Kita kena tahu apa itu maksud pencaran. Okey, dekat situ awak boleh nampak pencaran ialah cara untuk membawa biji benih jauh daripada induknya. Pencaran sangat penting bagi biji benih kerana ia membolehkan biji benih disebarkan ke tempat lain. Apabila biji benih ini dapat disebarkan ke tempat lain, jadi biji benih ini dia dapat tumbuhlah sebagai tumbuh pokok yang baru. Okey, kita baca kat situ, murid tu kata buah-buahan ini mempunyai rasa yang sedap. Biji benihnya dipencarkan oleh haiwan yang memakannya. Bagaimana pula dengan biji benih pokok yang lain? Jadi dia ajak kita belajar cara tumbuhan lain memancarkan biji benih atau memancarkan buah. Tak semua biji benih dipencarkan dengan cara yang sama. Contoh yang pertama ni, buah kelapa dan juga buah teratai. Buah kelapa dan buah teratai dipencarkan melalui air. Jadi air yang bawa biji benih dan buah teratai ni ke tempat lain. Okey, macam mana buah kelapa dengan buah teratai ni boleh dipencarkan oleh air? Ini kerana disebabkan oleh ciri-ciri biji benih dia. Okay, apa ciri-ciri biji benih buah kelapa? Okay, bagaimana kita tahu buah kelapa dia ada sabut yang berongga dan juga lapisan kulitnya yang kalis air yang bolehkan dia terapung dan dibawa ke tempat lain. Manakala bagi buah teratai pula, dia mempunyai pudung yang berongga. Apabila pudung tu dia dah kering, dia jatuh, biji benih dekat rongga tu dia akan jatuh dan masuk ke dalam air lah, dan dia akan tumbuh sebagai pokok yang baru. Okey. Cara pencaran yang kedua adalah melalui angin. Contoh biji benih yang disebarkan melalui angin adalah biji benih lalang. Kerana ciri-ciri dia berbulu halus, kecil dan ringan. Ciri-ciri ini boleh membolehkannya ditiup angin dan dipencarkan jauh. Biji benih pokok meranti juga boleh dipencarkan oleh angin. Ini kerana ia mempunyai biji benih yang mempunyai struktur bersayap seperti helikopter dan boleh diterbangkan jauh melalui angin. Cara pencaran yang ketiga adalah melalui manusia dan juga haiwan. Contoh biji benih yang dipencarkan melalui manusia dan haiwan ialah kemuncuk. Terdapat cangkuk pada biji benih kemuncuk. Oleh itu, ia boleh melekat pada bulu haiwan ataupun pakaian manusia. Pernah tak kamu berjalan di padang, kemudian lihat terdapat kemuncuk melekat dekat seluar, dekat kamu punya stokin. Kemudian kita akan cabut tanggalkan kemuncuk-kemuncuk tu, dan kat situlah bila kita buang, dekat mana kita buang tu, kat situ dia akan tumbuh apabila cukup semua keperluan asasnya. Sesetengah buah seperti betik juga dipencarkan oleh haiwan dan manusia. Ini kerana isinya boleh dimakan.
Buahnya pula mempunyai bau dan warna yang menarik. Jadi apabila haiwan memakan biji benih, contoh macam burung, dia makan buah betik, dia akan makan sekali dengan biji benihnya yang kecil dan keras tu. Okay, bila dia dah makan sekali, dia akan terbang. Masa dia terbang tu, dia akan membuang lah. Dia akan menyah tinja. Jadi najis yang dia buang tu mengandungi biji benih. Sebab biji benih buah betik tu keras, dia tak dihadamkan. Baik, apa contoh buah yang lain? Rambutan, durian, manggis. Okay, buah-buah ini mempunyai biji benih. Rambutan dia ada satu biji benih kecil. Durian biji benih dia besar. Manggis pula biji benihnya pun sama macam rambutan lebih kurang. Jadi kalau haiwan makan, dia akan, contoh macam monyet, dia makan rambutan kat pokok, biji benih tu dia akan buang. Dia tak makan sekali. Jadi kat mana dia buang biji benih tu, biji benih tu akan tumbuh lah. Jadi pokok rambutan yang baru. Macam kita manusia, bila kita makan, contohnya makan durian, biji benih tu kita akan campur. Cara pencaran yang keempat pula adalah melalui mekanisme letupan. Sesetengah tumbuhan memencarkan biji benihnya melalui mekanisme letupan. Dia punya buah dia meletup. Okay, semasa buahnya matang, dia punya buah tu akan menjadi kering dan merekah ataupun bergulung, dan juga dia akan pecah lah. So bila dia merekah dan menggulung tu, biji benih di dalamnya akan tercampak. Okay, apa contoh pokok yang mencarkan biji benih dengan cara mekanisme letupan adalah pokok getah, pokok saga dan juga pokok bunga kiembung. Violet flower seeds are crammed into a special pod. As the pod dries out, the pressure is intense. Eventually, something's got to give. Touch-me-nots are even more highly sprung. The slightest contact triggers a chain reaction. Seeds light up the sky like a fireworks display. Okey, daripada bacaan dan perbincangan kita tadi, murid-murid semua boleh menyelesaikan latihan yang cikgu bagi minggu lepas ya. Okey, cara nak isi tu awak tengok atas jadual tu dia ada tulis ejen pencaran. Ejen pencaran tu cara pencaran lah melalui air, angin, haiwan atau manusia, dan yang keempat mekanisme letupan. Okey, jadual sebelah dia ada tulis kat atas tu biji benih ataupun buah yang yang terlibat dalam pencaran tu. Kemudian apa ciri-ciri buah biji benih tu awak tuliskan dekat situ. Kat situ saya dah bagikan panduan, awak boleh rujuk.